Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan masuk kepada pelajaran 29 iaitu menjaga pergaulan dan hubungan sesama manusia. Pelajaran ini mengandungi 5 subtopik. Kita akan pergi kepada subtopik pertama iaitu pengertian adab bergaul dalam Islam. Pergaulan menurut Kamus Dewan ialah percampuran. Adab bergaul menurut Islam adalah berinteraksi sesama manusia yang menepati atau menjaga adab dan batasan yang ditetapkan oleh syarak. Apabila seseorang individu mempunyai asas akidah yang kuat, menghayati intisari ajaran Islam dan mengamalkannya, maka secara tak langsung akan mempunyai akhlak yang baik budi pekertinya. Akhlak yang baik memberi kesan baik pada dirinya dan masyarakat sekeliling. Oleh itu, Islam amat mementingkan keharmonian dalam masyarakat. Konteks pergaulan yang dimasukkan meliputi semua perkara walaupun hanya gurauan. Dalil negeri yang berkaitan galakan untuk bergaul sesama manusia. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sabda Nabi SAW. Takwa itu di sini sambil Nabi SAW menunjukkan kedadanya 3 kali. Cukuplah seorang Muslim dikatakan jahat jika dia menghina saudara Muslimnya yang lain. Haram bagi seorang Muslim daripada Muslim yang lainnya, darahnya, hartanya dan harga dirinya. Subtopik yang seterusnya ialah tanggungjawab dalam pergaulan dan menjaga hubungan sesama manusia. Yang pertama, menjaga tutur kata. Seseorang Muslim perlu berhati-hati dalam tutur bicaranya. Sebaik-baiknya, ucapkanlah salam ketika bertemu. Pastikan tutur kata disusun dengan penuh bijaksana supaya tidak menimbul perasaan mana-mana pihak. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, maka hendaklah ia mengatakan yang baik atau hendaklah ia diam. Dalil di atas jelas menunjukkan kepada kita akan pentingnya menjaga kata-kata sesama manusia. Hal ini kerana setiap kata-kata yang dituturkan mencerminkan peribadi seseorang. Yang kedua ialah menjaga aurat. Seseorang Muslim itu perlulah menjaga batas auratnya dalam pergaulan. Islam mewajibkan kita menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Aurat merupakan anggota tubuh badan yang wajib dijaga dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang bukan mahram agar tidak menimbulkan nafsu dan fitnah. Firman Allah Subhanahu wa taala, وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Hai, saya akan sambung nombor 3 bagi subtopik tanggungjawab dalam pergaulan dan menjaga hubungan sesama manusia. Siapa yang ngantuk tu bolehlah pergi basuh muka ya. Sebab nanti takut tertidur pula masa saya tengah explain. Saya akan mulakan. Nombor 3, saling menolong. Seseorang Muslim juga hendaklah saling menolong dengan manusia di sekelilingnya asalkan dalam perkara kebaikan. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat kedua.
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Jelas pada ayat ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk saling memberi bantuan kebaikan dan larangan tolong-menolong dalam perkara dosa atau maksiat. Nombor 4. Bersikap sopan. Bersikap sopan mencerminkan bahasa tubuh yang baik serta positif. Ia boleh dizahirkan dengan wajah yang mudah mengukir senyuman, berbicara dengan suara yang lembut dan peramah. Hindarilah sikap yang mudah menimbulkan perbalahan kerana sikap sebegini akan menjarakkan seseorang dengan orang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat ke-159. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Nombor 5. Pergaulan dengan jantina yang berlainan. Pergaulan antara lelaki dengan perempuan perlu dijaga. Seseorang lelaki dan perempuan tidak boleh berdua-duaan di tempat yang sunyi. Sebaik-baiknya bergaul hanya apabila perlu, seperti bertanya tentang pelajaran atau perkara yang diharuskan syarak. Apabila berbicara, tutur kata perlulah dijaga daripada menyebut perkara-perkara tidak berfaedah, negatif dan lucah. Rasulullah SAW bersabda, tidak sekali-kali seorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya ialah syaitan. Seterusnya, subtopik yang keempat iaitu kepentingan menjaga batas pergaulan dan hubungan sesama manusia. Yang pertama, membentuk peribadi mulia. Yang kedua, mengelakkan diri daripada terjebak dalam maksiat. Yang ketiga, menjaga maruah diri dan keluarga. Yang keempat, mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat. Yang kelima, umat Islam dipandang tinggi oleh penganut agama lain. Yang terakhir sekali, penganut agama lain tertarik kepada Islam. Subtopik terakhir dalam pelajaran ini ialah usaha-usaha dan tindakan untuk menjaga batas pergaulan dan hubungan sesama manusia. Bagi individu, berurusan dengan bukan mahram atau berlainan jantina pada perkara perlu sahaja, seperti pendidikan, jual beli dan seumpamanya. Seterusnya, menjaga pandangan mata untuk menundukkan hawa nafsu. Bagi masyarakat pula, para ibu bapa perlu memberikan didikan agama secukupnya kepada anak sejak kecil untuk membentuk sifat mahmudah. Selain itu, komuniti melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar dengan penuh hikmah. Akhir sekali, bagi negara, kerajaan menganjurkan kempen melalui media cetak dan elektronik seperti iklan di Facebook atau kaca televisyen. Badan berkanun pula mengadakan kem tarbiyah untuk remaja bawah umur dengan pemantauan susulan bagi memastikan keberkesanan. Itu sahaja perbentangan daripada kami untuk pelajaran ini. Diharapkan anda semua dapat memahami apa yang telah dibentangkan. Jika masih kurang faham, boleh tekan reply button ya. Terima kasih.